Tutup mic. Hi. Alright. I am recording it as well on the YouTube. On YouTube. Kenapa Irfan Hadi tak sign in? Okay. Kita check. Saya hadir. Good morning everybody. It's 3 o'clock, Kamarul. Morning. Okay. Today, I'm going to be a rapper. Sama baju dengan Fawaz. Cepat Fawaz, kita naikkan. Alright. I am recording this on YouTube as well because I got a message saying that they don't have good connection. Now, Bonda nak cakap something I want to say something to you about this. You guys, janganlah asyik balik kampung je. Kalau you guys kata, Bonda saya tak dapat join kelas sebab line tak elok. Bonda tak boleh accept sebab awak duduk dalam. Awak duduk dalam dan kita punya connection bagus. So if you cannot ensure that your connection at home is good, you don't go home. You stay here, you study here. Understand? Understand tak? Faham Alright. Now, let's start because Bonda nak pergi JB sekejap lagi. Siapa nak ikut? Nak ikut. Okay. Aifan nak ikut ya? Okay. So, let's start ya. Hari ni kita akan buat kuliah 12. Bagi orang-orang yang kat YouTube, tolong refer to kuliah 12 Awak kena agak je lah page mana Bonda kat situ. Okay. So, kita buat cepat habis, cepat boleh balik. Okay. I'm so hungry. Okay, sorry. I got wrong. Okay, right. Okay, guys, let's start. Okay, yang lain tutup mutekan button tu kalau mengganggu So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, selamat sejahtera, salam Jumaat barakah. Bonda belum pergi pasar nak beli pisang lagi untuk orang kat sini. Tak apalah apa-apa yang ada je lah korang. Okay. Right. So, ini adalah kuliah 12 kepimpinan DLHW 1742 kepimpinan leadership. Tajuk dia isu dan cabaran kepimpinan dalam mendepani permasalahan contemporary. Contemporary tu maksud dia apa? Hai. Contemporary tu maksud dia apa? Sekarang So, zaman sekarang ni tak macam zaman dulu. Masa zaman Bonda kecil-kecil, pemimpin is like semua kita kena ikut dia, semua kita kena follow dia, semua dia betul je. So sekarang ni kita dah belajar kan kepimpinan tu adalah two-way street, betul tak? Macam Dr. Fauzi cakap masa first dulu. Dr. Fauzi cakap kepimpinan tu takkan wujud kalau tak ada pengikut, kalau tak ada teammate. Alright? So, isu dan cabaran kepimpinan pada masa sekarang. Maksud dia, okay? Now, isu yang pertama adalah globalization. Apakah globalisasi? Globalization is a process where the world has become shrunken. It becomes smaller, not physically,
not physically, but it makes communication easier with everyone. I can be here right now, and you are, some of you are upstairs, some of you are at home, right? And I still can talk to you, and you can still talk to me back, and you can see me, I can see you, correct? So ini dekat Malaysia je. Can we do the same thing buat kelas macam ni kalau awak berada di US? Bonda dekat Malaysia boleh juga kan? So nampak tak? Globalisasi tu zaman dulu-dulu, zaman datuk nenek saya dulu nak pergi mana-mana kena naik kapal laut. Kapal laut tu kalau nak pergi Mekah berbulan-bulan baru sampai. Tapi sekarang ni tak payah pergi pun dah jumpa. Awak nak makan apa? Awak malam tadi bonda makan apa tau? Bonda makan barbecue, Texas barbecue with pasta. Texas barbecue tu brisket, beef brisket. Bonda last time makan benda tu dekat Texas. And like a week ago I had a hankering. I had like craving nak makan brisket, barbecue brisket semua. Kata mana nak dapat kan? And then malam tadi dapat. Dekat mana? Dekat Durian Daun. It's called Bra Kitchen. And let me tell you, the taste of the brisket barbecue is the same as brisket barbecue I had at home. I mean, when I say home, I mean Texas. So that is globalization. Dulu kita ada ke makan beef brisket ni? Tak ada kan? Brisket pun tak tahu apa. Basket? Tak kenal kan? So sekarang ni itu adalah globalization. The dish that comes from somewhere across the world is also available to you. But the good things, when the good things come to you from across the world, can also, so can the bad things. Yeah? The good thing can come to you, so can the bad thing. Zaman dulu-dulu ada ke dadah, heroin, syabu semua ni? Tak ada. Tapi sekarang dah boleh jumpa. Macam mana boleh jumpa barbecue brisket Texas dekat Melaka? You can also find bad things like that, kan? So itu adalah dunia tanpa sempadan. Pada dunia we can go anywhere. Sekarang AirAsia kata everyone can fly. Kalau kena masa dia, you can go to Terengganu, RM24 je bayar. Bonda pernah balik Seremban, balik Malaysia dari US, $600 je. Okay, so bila kita dah dunia tanpa sempadan tu, kita dah makin aware, makin cakna pada orang lain selain daripada diri kita. Kita dah tahu cerita tentang Black Lives Matter, betul tak? Black Lives Matter. And then kita tahu tentang struggle Muslim Uyghur di China, kan? So bila kita macam tu, seorang pemimpin contemporary akan bukan hanya merasa dia pemimpin kepada kelompoknya saja. Ingat tak semalam ada cerita pasal Andaman tribe tu, Andaman Islands, Pulau Andaman. Orang tu dia kata, orang tu kalau pandai Amirul, tutup mute button please. Thank you. Dia orang yang pemimpin yang bagus, yang prestige tu, orang yang baik hati, pandai, semua kan. So sekarang ni pemimpin tu mempunyai, bukan saja dia punya goal tu untuk tangkap ikan. Pemimpin bukan saja berniat sekarang macam zaman dulu nak tangkap ikan yang cukup untuk keluarga dia, nak tanam padi yang cukup untuk keluarga dia. Sekarang ni kita punya globalisasi menyebabkan kita punya world view kita, pandangan kepada dunia lebih besar. So, matlamat pembangunan lestari, apa yang kita nak sekarang, kita nak kejar sekarang adalah Sustainable Development Goals. Ini yang gambar-gambar ni semua adalah apa goal-goal kita. Sustainable Development Goal means
kita tak nak ada orang miskin lagi. Kita tak nak poverty lagi. Poverty ni maksudnya beza tau dengan miskin. Miskin tu, oh saya tak dapat beli iPhone, saya dapat beli Oppo je. Orang yang poverty, aku tak tahu aku boleh makan ke tak malam ni. Duit tinggal 30 sen. So sebab tu bonda didik anak-anak kat sini supaya jangan pentingkan diri, kena pandang kiri kanan. Kalau kita makan, kita tengok orang lain tu makan ke tidak. Kan? Sebab siapa namanya? Nabi Rasulullah SAW, kena cakap SAW, kata tidak Muslim seseorang tu kalau dia boleh tidur nyenyak, sedangkan ada tetangga dia, jiran dia tak makan. So no poverty, no zero hunger. Maksudnya orang samalah macam model cakap tadi, good health and well-being. Maksudnya tak adalah kalau macam awak kena COVID, kita campak awak dekat gaung, tak ada. Kalau awak sakit, kita boleh bawa ke hospital. Sebab tu dekat US sekarang ni macam rasanya macam tak patutlah kepada pemimpin dunia kan, negara yang memimpin dunia, di mana rakyat dia takut nak pergi hospital. Sebab apa takut nak pergi hospital? Sebab ada orang boleh bankrupt kalau pergi hospital. Dekat Malaysia ni alhamdulillah, kalau awak setakat sakit, awak boleh je pergi hospital kan. Kalau kaya sikit bolehlah pergi private hospital. Tapi semua orang boleh pergi hospital. Macam bonda bukanlah kaya sangat, tapi bonda masih pergi hospital kerajaan. Sebab bonda tak ada insurans. Tak apa. Good quality education. What you are doing right now, good quality education adalah available kepada semua orang. Okay? Tak adalah macam dekat Somalia tu, makan pun tak lepas, apatah lagi nak dapat pendidikan kan. Kadang-kadang orang yang tak ada pendidikan ni, dia tak ada, nak membaca pun tak boleh. And then kalau kita tak boleh membaca, apa jadi pada kita? Kita ketinggalan. Without education, we are left behind. Amirul Adlan tutup tu. Nanti bila bonda dah suruh cakap, cakap, okay? Okay, equality. Equality maksudnya yang kelima, equality adalah apabila awak dan orang ni dan saya semua berhak, sama-sama berhak untuk mendapatkan what we call pursuit of happiness. Kita boleh cari kebahagiaan kita sendiri. Tak adalah kata, oh awak pendek tak payah nak sibuk nak bahagia. Pendek tak payah duduk tepi, tunggu mati je. Tak boleh cakap macam tu kan? Semua orang berhak bahagia. Clean water and sanitation. Everybody deserves clean water and sanitation. Maksudnya tak adalah berak merata dekat kasturi ni. Kau berak merata, maksudnya kau lagi teruk daripada anjing dan kucing. Sebab kucing dekat kasturi ni pun alhamdulillah dia tak berak merata-rata kan. Clean water. Clean water maksudnya semua orang boleh dapat air minuman yang bersih. Did you know that you can drink straight out of the pipe? Dekat Malaysia, dekat US, dekat negara-negara yang maju. Tapi kalau negara-negara yang tak maju tu, kalau awak basuh muka dengan air pipe, lepas tu awak termasuk dalam mulut awak boleh sakit perut. That's not clean water because it makes you sick. Next, number 7, affordable and clean energy. Maksudnya tak adalah kalau orang tu biasa-biasa kan, dia mampu nak bayar duit elektrik. Sebab tu dekat Malaysia ni awak tahu tak, kalau orang miskin dia akan bagi subsidi. Macam tak silap bonda dapat macam RM40 subsidi. So that means kalau awak punya bil elektrik tu RM100, RM40 dia dah tolong bayarkan. Itu untuk orang certain people lah kan. Bukanlah orang macam bonda ni yang kaya raya, cantik, baik, budi pekerti, semualah. Okay, tu nombor 7. Belanja iPhone
Bonda sekarang ni tak ada nak belanja-belanja orang iPhone. Bonda belanja hari Jumaat pisang je. Itu pun kalau awak bernasib baik. I can't speak today. I don't know why. Okay, decent work and economic growth. Nombor 8, decent work and economic growth. Kalau Aifanina kata saya terpaksa melacurkan diri saya untuk mencari makanan, itu bukan decent work. Maksudnya, Aifa, jangan lari. Contoh. Okey. Okeylah. Bukan Aifanina. Bonda ni. Bonda cakap, Bonda tak dapat makan. Bonda tak dapat makan sebab Bonda tak ada duit. So, Bonda terpaksa jadi pelacur. Itu maksudnya decent work. Jadi lecturer pun tak boleh nak cari makan. So, that is not decent work and economic growth. So, decent work. Bukanlah itu hypothetical question lah. Hypothetical situation. Kau lempang budak ni kan. Dah. Shh. Economic growth tu faham tak? Guys, when you when you are very loud like this, I have to shout. And nanti orang dekat sana, dekat YouTube kata, kenapa Bonda ni melalak-lalak? So, okay ya. So, economic growth tu meaning, maksudnya Bonda boleh lah berkembang daripada tahun ni ke tahun depan, Bonda kaya lebih sikit. Tahun depan sikit, kalau tahun ni Bonda bawa kancil, mungkin tahun depan Bonda bawa Alza. Mungkin tahun depan lagi satu, amin. Mungkin tahun depan lagi satu Bonda bawa Mercedes, kan? Itu namanya economic growth. Ada perkembangan. Suryani, kenapa dia asyik keluar masuk je? Astaghfirullahalazim. Okay. Industry, innovation and infrastructure. Maksudnya apa? Maksudnya dekat negara kita ada industri. Tak adalah kita semua orang tadah tangan minta dekat government aja, minta sedekah aja. Tak boleh macam tu Dan innovation dan infrastructure. Awak tak tahu dekat UTM ni dulu daripada tahun 2001 dengan tahun sekarang ni 2020, sangat banyak beza dia. Maksudnya kita bertambah maju, inovasi, kita banyak infrastructure, kita banyak. Dulu duduk rumah kedai, sekarang dah ada asrama kasturi, kan? Itu adalah perkembangan, kan? Lepas tu nombor 10, reduce inequality. Maksudnya kita ni bukannya di syurga ya. We are not living in paradise right now. Maybe insya-Allah kita akan semua berjumpa di syurga. Amin. Tapi jadi ada juga time ni ada orang yang tak dapat equality. Jadi maksud reduce equality tu maksudnya inequalities tu makin lama makin kurang. Kita akan berusaha kepada untuk menyamaratakan akses kepada semua orang. Sebab tu kalau awak macam balik kampung kan, Bonda saya nak balik kampung ya, Bonda berkata okey. Tapi Bonda bagi balik kampung tu sebab Bonda anggap awak ada prasarana yang awak perlukan untuk datang kelas online. Bonda bagi kelas online ni tak kisah, tapi awak mesti dapat akses. Ni macam Fahmi ni, keluar masuk. Bonda tak suka macam tu sebab kalau tu Syakir left the meeting. Tak, the thing is because you have all the facilities you need here. So if you go out from here and you say saya tak ada access, you are wrong. You are wrong because you always have access. You always have access here. Ini tak asyik-asyik nak balik. Tak boleh lah macam tu. Kalau macam tu jangan sekolah, duduk je bawah ketiak mak awak. Sebab tu, Suryani, kejap masuk, kejap keluar. Kenapa Suryani? Type. Nur Firdaus, orang dah 20 minit baru nak masuk. Macam tu. And then bila benda-benda macam ni, bila jadi macam ni, Bonda macam, I cannot concentrate on teaching. And then, ni Fahmi dah masuk balik. Fahmi, awak pergi mana? Duduk sini. Apa? Sorry. Lain awak kat mana? Ain dekat mana Ain? Ain kat mana?
Madam mana? Miss? Ha? Awak dekat mana? Awak dekat mana? Dekat mana? Orang lain diam. Orang lain tak payah nak masuk tambah gula garam semua. Bonda cakap dengan Ain. Ain kat mana Ain? Okay, fine, whatever. See? Ain kat mana? Awak pergi mana? Kejap-kejap. Bonda punya kerusi ni macam off lah. Oh my god. Astaga. Kejap guys, kejap ya. Guys, kenapa kerusi yang ni patah? Kita tak tahu. Boleh yang patah ya, tak mungkin sebab saya tak pakai itu kot. Dia tumpang dengan anak sebelah tu. Mana dia punya sekeping? Kan kita ada 3 kerusi ni dekat dalam bilik ni. Mana Pi? Sudah. Ada depan tu. Nak pakai lagi? Nak balik? Tak pakai jatuh. Tak ada sebab Bila budak kerusi datang. tak sedap. Kerusi ni yang sedap. Ambil je tu. Tak apalah, janganlah sekarang orang ada kelas. Dia ada sekeping. Dia ada patah tu. Mana dia punya tu? Dia dekat atas ni masa tu. Ya, tak apa ni kita boleh guys kejap kita boleh dapatkan ni kan. Oh pos, tak pandai nanti saya ni tak pandai ni ID card. Nanti kita boleh dapat ganti kan? Memang dah minta dah. Dah proses dah kan? Tunggu nak ganti. Dia tu dah lama kami tumpang sini kan. Tak ada, lupa saya dah tua. Memang aku buang je benda ni kat luar. Tolong buang, nanti kan budak nak masuk duduk. Okey. Okay, hi guys, I'm back. Okay, right. Sustainable cities and communities, maksudnya kita bukan saja mementingkan diri kita sendiri, tapi kita kena make sure community kita sejahtera, ya. Kita menuju kesejahteraan, ya. Pembangunan lestari ni semua diambil oleh negara anggota PBB. Maksudnya kalau kita masuk PBB, Allahu Akbar. Kalau kita masuk PBB, kita mesti committed untuk mendapatkan benda-benda ni semua untuk rakyat kita, ya. So ini adalah universal ways of trying to end poverty, to protect the planet and to make sure that people are happy and peace and sejahtera by year 2030. Memanglah kalau awak cakap tapi dekat sana tu tak ada apa-apa pun, dekat negara tu sekian ni masih ada macam ni macam tu. Tak, memanglah we are not perfect yet. Semua ni kita tak perfect lagi. Jadi kita bila kita ada goal, kita ada objektif, kita akan menjadi lebih baiklah, untuk kita akan ada usaha dan keinginan untuk menjadi lebih baik dan membuatkan hidup ni lebih baik untuk semua orang. Itu kerja pemimpin. Saya kaitkan balik kepada kepimpinan. Sebab kalau pemimpin tak setuju dengan ni, apa maksud pemimpin tu? Kalau kita kata pemimpin kata, oh saya tak nak ni zero hunger ni, biarlah rakyat-rakyat saya tu kebuluh. Are they a good leader? They're not. Okay. So, bonda dah explain ni, 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 bonda explain ni, bonda dah explain ni, bonda over explain ni, bonda dah explain ni, bonda dah explain ni. Ni tak lagi kan. Responsible consumption and production. Maksudnya kita ni janganlah jadi, sebab tu kita sekarang ni kalau boleh pakai bag reusable, kalau boleh tak pakai straw. Sebab apa kita tak pakai straw?
meninggal. Protect marine life kan, sebab dia ingat benda tu semua makanan. So kita sama-sama kalau lindungi turtle. Climate action, memelihara dan penggunaan hutan, laut dan sumber marin dengan mampan demi pembangunan yang mampan. Maksudnya climate action ni, kita tak naklah nanti untuk dapatkan kemajuan kita kata okey tebang semua pokok sebab aku nak buat rumah kat situ. Kita akan plan. Kita memanglah tak boleh nak cakap macam kita tak nak potong apa-apa pokok pun, sebab manusia ni makin lama makin ramai kan. Jadi menggunakan resources. The thing is we have to use the resources that we have smartly, ethically, kindly. Okay. So kalau boleh recycle macam benda ni. Cantik tak baju benda hari ni? Cantik kan? Ini baju. Dah diam. Diorang macam-macam dekat dalam ni. Kepala otak kau. Goda-goda, jangan cakap macam tu. I'm your mom. I'm your bonda. You never talk like that to me. Okay. Alright. Awak panggil saya anjing? Kurang ajar betul budak ni. Okay. So, basically what ni baju bandel. Bak kata kau anak angkat bonda, bonda dah layan bandel So bonda dah layan bandel supaya bonda tak payah beli benda-benda ni elok lagi. So I just paid a little bit and then I get a good t-shirt. Kan? Sebab baju bonda mahal tau. Baju-baju yang lain tu. So ada yang mahal. So yang ni bonda buatlah baju yang murah. Itu yang kita kata dengan smart. You do it smartly. Alright, next. Kehidupan air, life below water, menggunakan, memelihara dan menggunakan laut, lautan dan sumber marin dengan mampan dan pembangunan mampan. Contohnya kita tak gunakan straw lagi. Darat, samalah. Kita menguruskan, macam benda cakap pasal pengekangan penambangan hutan tu, kita tak buat macam tu. Sebab did you know there's this couple and there's this always like this one couple, they bought a huge piece of land. Do you know what they did with the land? Diorang tanam balik. Diorang beli benih, diorang tanam. Tanam apa? Tanam pokok-pokok hutan. So sekarang about 10-15 years later, tempat tu dah jadi hutan. Maksudnya tempat yang botak, yang you tahu kan kalau tempat tu tak ada pokok, dia akan hakisan tanah akan berlaku. Jadi tanah-tanah tu semua terbang, yang tinggal hanya tanah yang batu-batu yang keras, yang tak boleh cucuk tanam kan. So dia dah reverse, menggundulkan degradasi tanah, reverse soil degradation, dan menghentikan kehilangan kepelbagaian. Biodiversity ni apa? Maksudnya tak adalah, maksudnya ada pelbagai unggas-unggas fauna dan flora dekat situ. Tak adalah macam kat situ ada pokok sawit je. Itu tak ada biodiversity macam tu. Right, mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mampan, memberikan capaian keadilan kepada semua orang. Maksudnya semua orang boleh dapat peace. Hari tu awak ada baca tak? Ataupun tengok dekat internet ke? Ada seorang wanita ni dekat Bangladesh, dia ke dekat India. Dia dengan anak dia drive a car, and then kereta dia rosak. And then dia call polis lah untuk datang selamatkan whatever. And then ada sekumpulan lelaki berhenti dan merogol ibu tu depan anak-anak dia. And then the best thing, or the worst thing I should say, the worst thing is that polis tu blame dia, cakap kat dia, it's your fault for this because awak jalan tak ada orang lelaki yang menemani. Perlu ke? Okay, saya nak tanya orang lelaki dalam kelas ni.
Kalau nampak perempuan jalan sorang-sorang, adakah itu tanda kepada awak supaya merogol dia? Takkan. Jadi, bila orang cakap, okey. Okey, dah. Shh. So, bila orang cakap, kalau tak ada lelaki lain akan rogol, maksud dia merendahkan martabat lelaki tau. Seolah-olah lelaki ni tidak boleh mengawal nafsu dia sendiri. And it says that you are weak. Men are weak because they cannot control themselves. Polis tak bijak, tapi itu adalah nanah kepada masyarakat. Apabila orang kata if a woman got raped, it's because the woman is wrong. Kalau dia satu je cara nak mencegah rape daripada berlaku, apa dia? Siapa pandai? Kepala otak kau. That means that, okay dah diam. That still means that also means that you are saying that whatever a person is wearing is greater than orang tu mengawal diri dia. Jadi, kalau lelaki, dia senang je nak tamatkan, rogol-rogol ni. Do not rape people. If you don't rape people, there's no rapes. Tak kira lah orang tu pakai baju kelawar ke, orang tu pakai tudung ke, orang tu tak pakai tudung ke. Did you know? Nanti Bonda sharekan satu benda. Kendian lah kat sekarang ni tak ada. Ni dekat negara western, perempuan tu pakai short skirt, pakai sleeveless, dia jalan. Orang lelaki keliling ni buat tak tahu, dia jalan biar je. Tapi ada satu lagi gambar, perempuan tu pakai purdah hitam dari head to toe. Tutup gini-gini, mata pun tak nampak. Tapi lelaki yang keliling dia macam tu. It's not about what the woman wears. It's about what men react to. So you as a man, I hope you akan buat apa yang Nabi suruh. Nabi suruh tundukkan pandangan. Tundukkanlah pandangan awak. Itu yang awak boleh buat. Ramai, serius. Dia tanya, ramai tak orang? Kat situ, perempuan tu seorang pakai purdah semua. Orang lelaki dekat keliling tu pandang dia macam tu. Yang orang perempuan yang seorang pakai short skirt, pakai hot pants tu, orang lelaki relax je. Sebab tu, I'm very, very sad to say. I'm a traveller. I love travelling. But I will never travel to India, Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia other than Mekah, Madinah, punya umrah, punya style. I will not. Sebab saya tak rasa selamat. Tapi saya seorang aja boleh pergi Singapura, saya boleh pergi negara-negara barat, saya boleh pergi Stockholm, tak ada orang kacau, saya pergi US jalan seorang, tak ada orang kacau. Kenapa? Kenapa wanita adalah lebih selamat di negara bukan Islam daripada di negara Islam? Saya nak awak, tak payah jawab, jangan jawab. Awak fikir, sebagai lelaki Islam, awak fikir kenapa? Aifa, you tahu tak? Bonda jalan seorang. I'm a solo traveller. Bonda pergi dengan kawan pun ada. Tapi kalau kawan pun pergi dengan perempuan je lah. Yalah, Bonda tak kahwin kan, takkan nak pergi dengan lelaki. Bonda pergi dengan perempuan je. Bonda pergi Australia seorang. Selamat je, Alhamdulillah. Kenapa Bonda tak berani nak pergi Afghanistan, negara Islam? Tak berani nak pergi Saudi Arabia, negara Islam. Tak berani pergi Yaman, negara Islam. Kenapa? Kita sebagai orang Islam, sebagai lelaki Islam, kita kena malu. Kerana kita tak boleh keep our sister safe. Kan? Sebab awak-awak ni semua, satu kelas ni, kan kita brothers and sisters kan? Kenapa tak boleh nak keep each other safe? Macam itulah.
It's only a rhetorical question. Okay, kerjasama demi matlamat. Now dengan globalisasi kita, we learn now we cannot do everything by ourselves. Kita tak boleh buat sendiri semua-semua. Jadi kita akan ada partnership ataupun kolaborasi dengan orang lain. So kalau you tengok dekat UTM ni, kalau awak pergi webpage UTM, awak akan nampak Z, kenapa awak baru masuk? Astagfirullah. See, every time benda tu jadi, benda macam geram je. Kita akan bersatu hati dan menggembleng tenaga untuk mencapai matlamat kita sendiri. Okay? Okay, ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan untuk mencapai matlamat-matlamat ni semua. Kita perlu it starts with everyone actually. Sebab kita dah tahu goal tu, jadi setiap lapisan masyarakat dan setiap lapisan pemimpin harus menggembleng tenaga untuk mencapai cita-cita tersebut. Macam rukun negara pula. Betul lah, rukun negara tu adalah kebaikan untuk negara kita kan. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu kita punya goal as Malaysians. Tapi kita buat sama-sama, menggembelengkan usaha. Buat sorang-sorang tak boleh. Ya. Jadi pemimpin di setiap lapisan masyarakat. Maksud pemimpin setiap lapisan masyarakat tu apa? Arif, awak tengok bonda kau, awak tengok apa tu? Kau awak tengok telefon? Tak Okay. Alright. Pemimpin dan pengurusan yang inovatif. Maksudnya tak ada, kita nak zero waste. Sebab tu macam surat-surat semua kita email kan. Maksudnya bila kita email tu, kita print satu je. Kadang-kadang tak payah print pun. Kita just terus bagi dekat semua yang perlu. Sorry YouTube perlukan benda tu. Jadi dia cakap, kalau kita nak print surat tu, kita fikir dulu, kita perlu print ke kita tak perlu print. Tapi anak-anak generasi awak memang tak suka print benda kan. Generasi bonda dan ke atas semua nak print. Kalau tak pegang, tak faham. Macam my dad is 82 years old. Kalau tunjuk gambar dalam phone, Z tu keluar lagi. Kalau tunjuk gambar dalam phone, dia macam tak compute. Jadi bonda kena print gambar-gambar tu semua, tunjuk kat dia. Dia macam bestnya. Macam tu. Okay. Alright. Next. Ciri-ciri pemimpin yang dipercayai. Adaptif, fleksibel, memperbaharui diri, berdaya tahan, belajar dan cerdas. Excuse me. Macam mana tu? Sebab tu awak ni tuah UTM. Tuah UTM tu T, tangkas. Tangkas tu maksudnya cerdas kan? Tangkas. You tu unggul. Maksudnya awak mempunyai sifat-sifat yang unggul, sifat-sifat yang baik. Bukannya jadi kutu berhak, muka tak apa pecah rumah, jangan pecahkan rumah orang. Kan? Kadang-kadang kita tak dapat nak menafikan muka kita macam pecah rumah, macam bunda hari ni. Muka pecah rumah. Tak apa, janji hati baik. Buat benda yang baik. Okay, semua. So, pemimpin-pemimpin mestilah macam tu, adaptive, flexible, renewing yourself, meaning to say tak adalah macam katak buah tempurung kan. Kalau dapat masalah ni, ibu tak tahu nak buat. Saya tak belajar benda ni dulu, ini bukan kerja saya. Tak ada. Pemimpin sekarang semua kena buat. Semua kena pandai. Mencipta peluang bagi orang untuk berkumpul dan menghasilkan jawapan mereka sendiri. That's why I pose questions to you. I tell you what to think and you have your own thoughts. And I don't say whether kan bonda cakap, cuba bayangkan kenapa bonda seorang perempuan boleh berjalan dengan selamat di negara-negara barat, di negara-negara bukan Islam, berbanding bonda di negara-negara Islam. So awak sebagai bonda tak expect pun jawapan, but I expect you to think about it. So I create opportunities for you
to come together and to create your own answers. Understand? Okay? Dunia memerlukan pemimpin yang didasarkan, yang based on understanding. That you have to understand as a pemimpin, as a leader, you have to understand yourself first, your biases, your strength, your weaknesses, and how you relate to people, how you see the world. That is the relational view of the world. Yeah? How you approach the world, how you operate in the world, so that you can be more effective with other people and to bring about change. Tak adalah macam, saya nak jadi pemimpin tapi suka hati saya lah. Saya tak tahu diri saya. Saya tak tahu. Tiba-tiba orang yang macam tu, pemimpin yang tak kenal diri mereka sendiri, dia tak tahu dia akan cepat marah-marah, cepat putus asa. Awak nak jadi macam tu ke? Tak kan? So you have to know who you are as a person. So sebab tu bonda nak satu lagi awak tanya diri awak sendiri. Kenapa bila bonda tanya how to stop rape, you tell people to wear tudung, you tell people to wear baju kelawar, you tell people to not be pretty. If I'm pretty for me. I'm not pretty for you. That's why I hate it when you talk about macam you know, benda-benda macam tu. Benda macam tak pernah student cakap macam tu. I've been teaching 23 years. So you jaga dengan bonda ni. Bonda open. But you have to know the boundaries. You sendiri yang cipta boundaries tu. Macam ni, saya anggap bonda ni macam ibu saya. Saya cakap macam tu dengan ibu saya. Or you just see, my teacher is pretty, therefore I can talk shit at my teachers. You can't do that. That means bukan bonda yang salah ada awak. Kerana kenapa sebelum ni student-student lain tak pernah cakap benda-benda yang teruk-teruk macam tu dengan bonda. Awak baru lepas keluar SPM je pun, tapi dah pandai cakap macam tu. Kenapa? I don't find it good. So tolong audit diri sendiri. Macam mana, kenapa perlu awak kata macam, bonda ni open minded. Yes, I am open minded, but I'm very very strict about respect. You have to approach me with respect. You have to approach each other with respect. Understand? Yeah. So bonda tak nak dengar lepas ni lagi, bonda cantik, bonda saya rindu. Tak mau. Awak cakap dengan bonda macam awak cakap dengan mak awak. Manja tak apa, tapi jangan creepy. You understand or not? Girls, kan kadang-kadang dia cakap creepy kan? Betul tak? Girls. Don't be creepy. It's your job to be protector. So kenapa you tak protect? You instead you jadi aggressor. So I want you to think about it that way. Ya, sebab dalam Islam lelaki tu pemimpin, tapi kalau orang tu tak menjadi pemimpin yang baik kepada orang sekitar dia, adakah itu salah orang sekitar atau salah pemimpin tu? Ni sebagai lelaki, sebagai bakal-bakal suami semua ni, bakal-bakal girlfriend. Awak jangan pandai cakap, aku suami, awak kena ikut cakap bonda. Ain tak apa Ain. Awak jangan, apa bonda cakap tadi? Bonda pun lupa. But suami. Awak kena ikut cakap saya sebab saya suami. Memang betul, tapi awak punya, kalau awak kata awak derhaka, awak cakap dengan isteri awak derhaka sebab tak ikut cakap saya. Tapi kalau awak tak ikut, awak tak berlaku adil kepada isteri awak dan anak-anak awak derhaka kepada siapa? Bonda nak tanya. Faham tak? Awak derhaka kepada Allah, awak derhaka kepada Nabi. Betul. Tahu, awak boleh senang cakap isteri tu derhaka kepada dia semua. Tapi awak sebagai lelaki, awak derhaka awak bukan kepada isteri, derhaka awak kepada Allah. Sanggup ke? Bonda takut. So, jadi awak kena kenal diri. Kita ni jenis macam siapa? Macam tu melakukan pemimpin perlu melakukan proses refleksi, memahami kemahiran
pengetahuan nilai seorang diri sendiri dalam konteks kumpulan masyarakat. Macam Bonda ajar tadi. Bonda ajar self reflection. Sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, saya perlu macam mana? Sebagai seorang pemimpin, saya sebagai untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, saya harus macam mana? Tahu? Awak kena audit diri sendiri all the time. Kalau awak derhaka dengan isteri awak ke, awak derhaka dengan siapa? Awak derhaka dengan orang yang lebih besar. Awak derhaka dengan Nabi Muhammad. Awak derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup tak sanggup? Pemimpin harus mengurus sumber, berwawasan dan beretika. Mengurus sumber ni, semua ni ada dalam Islam. Mengurus sumber, maksudnya kalau ada duit, kalau ada sumber lah. Sumber tu tak semestinya duit. Macam malam tadi, Bonda bagi dekat Anas. Bonda bagi video semalam kat Anas kan. Itu adalah sumber-sumber untuk belajar. Anas kalau dia tak amanah, dia simpan je untuk diri dia sendiri, untuk dia revise. Tapi dia kata tak apa Bonda, saya akan share dengan group. Jadi dia mengurus sumber tu dengan baik, berwawasan dan beretika. Menumpukan perhatian kepada tujuan matlamat jangka panjang tanpa menjejaskan nilai dan prinsip. So, nak tahu tak Bonda punya wawasan untuk kasturi ni? Bonda nak menghasilkan orang yang lelaki yang baik, lelaki yang gentleman, lelaki yang, sebab tu Bonda selalu cakap kata ini semua bakal menantu yang paling baik dekat kasturi ni. Bonda cakap. Sebab Bonda nak ajar untuk jadi gentleman. Sebab tu Bonda expect semua orang boleh buat ni, boleh buat tu, hati yang baik kan. Tak adalah hati keras. Jadi girls, insyaAllah kalau Bonda dah get done with them, insyaAllah bolehlah budak-budak ni boleh dijadikan boyfriend dan suami. Tengok Bonda payung apa? Tengok Muhammad Akif dah belah. Tak, tapi itulah dia, awak kenalah dengar cakap Bonda. Bonda ajar awak benda jadi yang baik kan. Kepimpinan menggambarkan ciri-ciri gaya kepimpinan transformational. Maksudnya kita nak peningkatan. Hari ini lebih baik dari semalam, esok lebih baik daripada hari ini. We always want to be improving. Yeah? Alright. I'm trying to finish this in 1 hour because I don't think my YouTube thing can take more than 1 hour. Okay. Ciri-ciri ni awak boleh baca. Ketahanan ni maksud dia apa? Ciri-ciri sesuatu hidup yang lestari adalah ketahanan, penyesuaian, kesedaran, kreativiti dan perhubungan. Maksudnya tak adalah cepat koyak, sikit-sikit nak nangis. So kalau orang cepat koyak, budak-budak tu tadi cakap dengan Bonda yang, percayalah orang-orang yang cakap dengan Bonda macam-macam tu, dia tak berani cakap dekat depan muka Bonda. Dia tak berani. Dia cakap tepi kalau Bonda tak nampak muka dia. Beranilah cat call macam tu. Kalau Bonda koyak, Bonda dengar macam tu, Bonda nangis. Tapi kita tahan, tapi kita address. Bukan tahan, simpanlah, menjeruk perasaan semua. Tak boleh. Kita address. Ya, penyesuaian. Dengan orang ni kita tahu. Awak pun kena tahu nak cakap dengan Bonda macam mana, cakap dengan perempuan macam mana. Nak cakap dengan boys sebaya-sebaya awak, bolehlah cakap kasar-kasar kan. Tapi nak cakap dengan orang luar takkan nak cakap kasar-kasar. Okay? Alright. So, pemimpin ni mesti adaptif, fleksibel, memperbaharui diri. Maksudnya bila kita tahu kita buat salah kat sini, we strive to be better. Berdaya tahan. Sebab pemimpin ni tak semua orang suka. Actually, pemimpin ni lah orang semua benci. Ya, Zul? Zul ada apa? Zul angkat tangan. Tertekan. Okay. Hari ni Zul tertekan terangkat tangan. Okay, sentiasa belajar. Maksudnya you always have to learn new things. Because can you imagine kalau Bonda punya generasi Bonda generasi typewriter tau. Kalau Bonda punya generasi tak belajar, tak ada laptop sekarang. Tak boleh nak guna laptop. Takut. Bonda ada jumpa tau orang tu dekat masa universiti Bonda. Masa tu kita orang baru jumpa komputer kan. Kata tolong type surat tu dekat komputer. Dia kata tak tahu, tak berani. Macam mana nak jadi pimpin kalau tak berani? Sebab tu yang Bonda
Anas tanya, Bonda boleh tak kita buat dalam Teams? Lepas tu Bonda kata, nanti Bonda belajar dulu. So maksud Bonda tak sempat nak belajar. Jadi tak buat dalam Teams. Jadi Bonda expandkan yang ni. Okay? Okay. Dan cerdas. Maksudnya jangan bangang. Pemimpin tak boleh bangang. Kalau pemimpin bangang, apa jadi? Semua orang akan mempergunakan awak. Sebab awak ada kuasa tapi awak tak ada akal fikiran. Okay? Pemimpin juga ada seorang yang memberikan jalan penyelesaian. You create opportunities for people to come up with their own solution. Ya? Pemimpin tidak harus menyatukan orang dan mendorong penyertaan kreatif. Tetapi mesti juga, tidak hanya you should bring people together, but you should also you should meet this person. Like for example, I have somebody lah, one of the girls, dia kata, Bonda tolong sign saya punya ni, saya punya gimana tu? Zul, gimana tu Zul? Dia dah lari, Zul dah lari. Beli barang. Tolonglah guys, kalau online class, you sit somewhere for that class. Jangan buat benda lain. Takkan benda-benda tu Bonda nak ajar. Zul, where are you? Janganlah, you sit somewhere, do your class and then nak buatlah benda lain. Not now, not during class. Adalah, tunggu lu lepak lu. Tak ada. Kalau awak tak boleh nak buat macam ni, Bonda tak nak buat online class lagi. Bonda akan paksa awak duduk dalam kelas. Nak ke? Azul, nak ke? For all you people out there, Zul just like on a bike and then talking to other people. I want you, when you have online class, go sit somewhere. Okay? Buat macam kelas. Jangan buat macam tak kelas. Astaghfirullahalazim. Okay, kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Bacalah sendiri. Baca sendiri dah. Bye. Okay, untuk YouTube, I'm gonna stop here. I hope you guys will get better things. Please get the masa you dengar, tolong buka slide